Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kalabakan. Izinkan saya menjawab soalan YB Kalabakan bersama soalan dari YB Pokok Sena pada 3 Disember 2013 kerana soalan-soalan tersebut menyentuh mengenai perkara dan isu yang sama. Baik. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, pergerakan kadar pertukaran ringgit seperti juga mata wang lain secara amnya dipengaruhi oleh dua perkembangan utama. Dalam jangka masa panjang, pergerakan ringgit mencerminkan asas ekonomi negara. Bagi jangka pendek, pergerakan ringgit ditentukan oleh kuasa pasaran, mencerminkan perkembangan global dan domestik semasa yang mempengaruhi sentimen pasaran. Sehubungan dengan itu, Bank Negara sentiasa memastikan bahawa keadaan pasaran pertukaran asing kekal teratur bagi membolehkan ekonomi negara membuat penyesuaian yang wajar, memandangkan pergerakan ringgit boleh turun naik dalam jangka pendek. Tuan Yang Pertua, sejak Malaysia beralih kepada sistem kadar pertukaran apungan terurus dengan izin manage float pada Julai 2005, nilai ringgit telah meningkat 18.9% berbanding dolar Amerika Syarikat semalam pada 18 November 2013. Peningkatan ini mencerminkan asas ekonomi negara yang bertambah baik. Walau bagaimanapun, dalam tempoh ini ada kalanya ringgit menyusut atau menambah nilai berbanding dolar Amerika Syarikat sebagai tindak balas terhadap perkembangan pasaran. Sebagai contoh, antara 22 Mei hingga 11 Oktober tahun ini, ringgit menyusut 5.3% berbanding dengan dolar Amerika, sejajar dengan tren serantau berikutan reaksi terhadap pengumuman mengenai kemungkinan pengecilan program pelonggaran kuantitatif dengan izin QE, quantitative easing di Amerika Syarikat. Seperti mana-mana sistem kadar pertukaran, terdapat segmen ekonomi yang akan mendapat manfaat daripada nilai ringgit yang lemah dan ada juga segmen yang akan terjejas. Contohnya, apabila ringgit menyusut nilai, pengeksport akan memperoleh manfaat kerana barangan dan perkhidmatan buatan Malaysia kini lebih murah bagi negara-negara luar. Sebaliknya, harga barangan dan perkhidmatan yang diimport menjadi lebih mahal. Walau bagaimanapun, kesan keseluruhan terhadap inflasi berikutan nilai ringgit yang lemah adalah terkawal kerana barangan yang diimport hanya mencakupi 16% daripada indeks harga pengguna. Tambahan pula, input yang diimport hanya mencakupi 34% daripada jumlah input pengeluaran pengusaha tempatan yang menjual kepada pasaran domestik. Para peniaga juga mengambil kira faktor-faktor bukan kos, termasuk keadaan permintaan apabila menetapkan harga barangan. Dalam keadaan sedemikian, pengeksport dan pengimport boleh dan sepatutnya dapat menguruskan kesan pergerakan mata wang terhadap operasi perniagaan mereka. Untuk makluman ahli yang berhormat, dalam tempoh nilai ringgit yang lemah pada bulan Julai hingga Ogos 2013, nilai ekspor negara telah meningkat sebanyak 8.4% berbanding negatif 3.8% pada separuh pertama 2013. Langkah-langkah pengukuhan ringgit antaranya: pertama, mengukuhkan permintaan dalam negeri sejak tahun 2000 lagi yang merupakan pemacu kepada pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk penggunaan dan pelaburan swasta dan kerajaan. Kedua, mengukuhkan sistem kewangan melalui perbankan yang berdaya tahan serta pasaran bond domestik yang lebih pelbagai dan meluas. Ketiga, mengukuhkan paras reserve antarabangsa. Contohnya pada 31 Oktober 2013 berjumlah 137.1 bilion US dollar bersamaan 446.2 bilion ringgit yang cukup membiayai 9.7 bulan import tertangguh. Keempat, mengukuhkan ekspor dengan membina produk PKS yang lebih pelbagai dan berkualiti serta mencari pasaran baru di luar negara. Dan kelima, mengekalkan kaedah manage float dengan izin atau kaedah apungan terurus dan tidak mengguna kadar tukaran tetap atau fixed exchange rate dan tidak juga mengamalkan apungan bebas atau free float. Terima kasih.